Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita, dan mudah-mudahan menjadikan pertemuan ini sebagai jambatan untuk kita masuk ke dalam syurga. Selawat dan salam kita panjatkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak dilupakan juga kepada para sahabatnya yang berjuang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tertegaknya agama Islam ini di atas muka bumi, yang mana agama tersebut kita semua tengah nikmati dan kecapi pada waktu sekarang ini, dan berterusan sehinggalah akhir umur dunia ini. Baik, alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiah dan bersemangatlah untuk meneruskan amal ibadah di samping kita mengaji, kan, kita mempelajari tentang tafsir surah Al-Mulk ataupun pengarang kitab diletakkan agungnya kerajaan Allah Subhanahu wa Taala, yang mana kitab yang berada di tangan ustaz ni dan juga yang berada di sebahagian tangan tuan-tuan dan puan-puan itu merupakan satu kitab tafsir yang dihimpunkan berbagai tafsir-tafsir tentang surah Al-Mulk. Ada diambil daripada Ibnu Katsir, ada diambil daripada Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab ini juga yang ustaz sampaikan kepada tuan-tuan, ada yang diambil daripada Imam Ar-Razi. Maka kesemua ini dihimpunkan di dalam satu kitab ataupun satu buku yang berada di tangan ustaz, dan juga sebahagiannya ada dekat tangan tuan-tuan. Jadi mungkin sebab itu keterangan ataupun penerangan tentang surah Al-Mulk ini dia agak panjang sikitlah. Kan, kalau kita perhatikan kembali Sayyidina Umar ibn Khattab, yang mana Umar Al-Khattab dia pernah memberitahu, dia kata aku mengambil masa 11 tahun untuk memahami surah Al-Baqarah. 11 tahun lamanya, kata Umar Al-Khattab. Itu Umar, kan. Kalau kita Umar pun tidak, kan. Kan ada nama Umar dalam ni. Ada agak-agaknya. Jadi maknanya kita mengambil masa yang agak panjang sikit tak apalah. Yang penting ada manfaat dan ada keberkatan kita bersama-sama dalam kita mempelajari tentang surah Al-Mulk. Yang mana surah Al-Mulk ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa buah hadis. Ianya menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sebelum tidur, maka akan dibaca surah Al-Mulk ini. Dan di samping itu juga disebutkan di dalam kitab ini, sebagaimana yang kita mempelajarinya dahulu, telah dinyatakan bahawa bagi mereka yang membaca surah Al-Mulk ini, ianya memberikan syafaat ketika mana kita berada di dalam kubur kelak.
maka dia dapat membantu kita. Maka begitulah betapa pentingnya tentang mempelajari surah Al-Mulk ini. Bukan sekadar kita belajar dan ia lalu begitu saja, tapi hendaklah kita jadikan ia sebagai satu amalan di dalam kehidupan kita untuk setiap hari. Selagi mana kita masih lagi berakal, selagi mana kita masih lagi bernyawa, maka kita teruskan amalan membaca surah Al-Mulk ini setiap hari. Kan sampailah kita satu masa dan ketika nanti kita dah tak boleh lagi dah. Mungkin tak boleh baca ataupun dah nyanyuk kan. Ataupun sampai ketika itu Allah Taala mengambil ajal ataupun nyawa yang ada pada kita ni. Maka ketika itu mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini ianya menjadi bekal kepada kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tuan-tuan, kita hari ini kita sambung lagi tafsir. Masih lagi dalam berkenaan dengan tafsir ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Kan? Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, Ustaz dah baca ayat tersebut, ayat 16 hingga 19. Dan pada pertemuan minggu yang lepas pun Ustaz dah baca lagi ayat 16 hingga 19. Jadi sekarang ni dekat mana? Sekarang ni kita tengah kitab ini dia nak beritahu kita tentang apa dia tafsir ayat daripada 16 hingga 19. Kan? Apa dia ayat dia? Ayat dia antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ayat yang ke-16. Okay. Kita dah baca dah minggu lepas. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat lagi. Baik, ayat yang ke-17. Aamintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kemudian ayat yang ke-18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق Allahul Azim. Hari ini tuan-tuan tak payah ikut dah ya, sebab kita dah baca 2 kali dah. Sebab sekarang ni kita berada pada keterangan. Dia menerangkan tentang ayat tersebut. Baik. Menariknya Al-Quran ini, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, banyak mana sekalipun tuan-tuan dan puan-puan baca, kita tak akan rasa bosan. Kita tak akan rasa boring. Orang muda panggil sekarang kata boring. Takkan. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok surah Yasin yang tuan-tuan baca tu, berapa puluh kali, mungkin 1000 kali agaknya kan kita baca Yasin. Tak ada orang rasa boring. Itu antara mukjizat, kelebihan Al-Quran. Kadang-kadang dalam Al-Quran, di awal itu, awal ayat Allah Ta'ala mulakan dengan satu huruf. Nun wal qalamu wa ma yasturun. Nun, satu je huruf dimulakan. Tak ada orang baca tentang Al-Quran ni dia rasa boring, dia rasa bosan. Tapi kalau tentang contoh tuan-tuan baca surat khabar. Tuan-tuan ada beli lagi surat khabar sekarang ni? Lama dah Ustaz tak tengok surat khabar. Ada jual lagi tak surat khabar kat kedai? Ke tuan-tuan pun dah tak baca dah surat khabar sekarang ni? Lama dah tak baca kan? Ataupun buku-buku cerita lain lah. Kalau kita baca 2, 3, 4 kali, boring. Tapi Al-Quran, kita baca berkali-kali pun dia tak akan mendatangkan bosan. Takkan. Kan? Dia bahkan dia satu mendapat pahala.
kan, akan huruf-huruf yang kita sebutkan itu. Kemudiannya bila kita baca lagi Al-Quran ini, seolah-olah kita sedang membaca kalam Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala sedang bercakap-cakap dengan kita. Bila mana kita melihat kandungan ataupun maksud-maksud yang tersirat pada ayat Al-Quran. Itu kelebihan Al-Quran. Baik, hari ini kita nak tengok, kita nak sambung balik keterangan tafsir berkenaan pada ayat yang minggu yang lalu, tentang Allah Azza wa Jalla menyebut, adakah kamu berasa aman tentang kuasa yang berada di langit sana? Kan? Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Bahawa mungkin Allah Ta'ala akan menterbalikkan langit dan bumi itu, sehingga dengan tiba-tiba langit dan bumi ini bergoncang. Ayat yang minggu lalu. Ayat yang berikutnya, dia macam sekarang ni dekat Kuala Lumpur, kan? Siapa sangka? Kan, maknanya deras. Berlakunya bah atau banjir itu dengan begitu cepat. Laju masuk. Kan, macam-macam. Saya tengok dalam media sosial, ada yang kata ini musibah kerana manusia banyak melakukan dosa dan seumpamanya. Aduh, sedap ni. Jangan cepat sangat. Jangan cepat sangat kita mengeluarkan kata-kata yang begitu. Mana mungkin satu tempat diadakan pusat mengaji Al-Quran, kan, di Kuala Lumpur. Pusat mengaji Al-Quran tersebut juga ditimpa bencana banjir. Takkanlah Allah Ta'ala nak turunkan laknat kepada orang yang membaca Al-Quran? Satu. Kalau tuan-tuan kembali semula ke belakang, kan, ke belakang, Nabi Ayub alaihi salam, Allah Ta'ala datangkan ujian kepada dia dengan penyakit kulit. Takkan kita nak kata Allah Ta'ala datangkan bala kepada Nabi Ayub? Kita kena faham pada maksud tentang musibah-musibah yang datang ini. Satu, tuan-tuan kena tengok dengan lebih jauh, bahawa bila terkena kepada seseorang tentang musibah, tak kira lah banjir kata ataupun apa-apa sahaja yang berlaku, maka sebenarnya di sana Allah Subhanahu Wa Taala nak kita mengadu lebih lagi kepada dia. Dekat situlah. Kan? Jadi jangan, kemudian ustaz pun tak berapa setuju, kan, bila kita tengok orang tu dalam keadaan ditimpa musibah, kita sebutlah ini mungkin sebab dosa-dosa awak dulu. Ni mungkin sebab dosa-dosa yang awak buat dulu, ni Allah Ta'ala datangkan musibah begitu. Janganlah macam tu, kan. Saat orang tu ditimpa musibah, dia tak nak dengar kita ceramah ni. Dia tak nak. Dia nakkan bantuan. Dia perlukan bantuan. Sebagai Muslim, kena jadi orang Muslim beriman yang cerdik. Kan, yang cerdik. Jadi kita tengok peluang tersebut, maka kita ambil. Bukan kita bagi ceramah dekat dia, kita kena membantu, kan. Kita kena membantu mereka. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut lagi pada ayat yang berikutnya, am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba. Adakah kamu berasa aman sahaja terhadap dia yang kekuasaannya di langit akan menghantar badai yang berbatu? Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka akan tahulah kamu betapa akibat peringatan yang Allah Ta'ala datangkan. Baik, kita tengok dalam kitab ni dia bawa datang bagaimana kaum-kaum yang sebelum ini musnah kerana kuasa yang di langit maupun kuasa yang di bumi. Kaum lain sebelum ini yang dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla, antaranya kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan. Kemudian Allah Ta'ala nukilkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnun wazdujir. Maksudnya sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh alaihissalam, maka mereka mendustakan hamba kami yakni Nuh dengan mengatakan, kaum dia kata dekat Nabi Nuh alaihissalam, dia kata Nabi Nuh ni orang gila.
Dan dia sudah pula diberi ancaman, maka dia mengadu kepada Tuhannya bahawasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, menangkanlah aku. Itu kaum Nabi Nuh AS. Kalau tuan-tuan meneliti kembali sirah Nabi Nuh AS, kan, yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Nuh AS antara kaum ataupun yang umurnya panjang, 950 tahun. Panjang betul tuan-tuan, kan? 950 tahun panjang. Kita ustaz lah, nak mikir balik nak sampai umur 60 tahun tu tak tahulah macam mana. Harap-harap sampai lah, kan? Ini kalau kita jumpa orang yang umur dia, ustaz pernah jumpa orang umur 120 tahun. Ui, kita tengok dia tu, ya Allah, kan, seksa. Maknanya bila kita tengok kita, ustaz rasa tuan-tuan pun samalah macam ustaz rasa, nak umur panjang dan nak sihat, kan, semua orang macam tu. Tapi bila kita tengok orang umur 100 tahun, yang tu 120 tahun, ya Allah, pampers pun orang pakaikan, mandi pun orang pakaikan, kita tengok, kesiannya dekat dia. Itu nasib baik sebab dia ada anak-anak yang bagus, anak-anak yang pandai menjaga orang tua, kan. Tapi dalam masa yang sama kita melihat anak-anak dia, kesian juga dekat anak-anak dia. Tapi itu mungkin pahala, Allah nak bagi pahala dekat anak-anak dia, sabar dia, kan, dia jaga mak dan ayah dia. Tuan-tuan ingat senang ke nak basuh, buang air besar, najis orang tua tu, kan? Anak yang basuh. Macam mana tuan-tuan? Nak umur panjang ke nak mati malam ni? Ada yang tu 120 tahun. Bayangkan Nabi Nuh AS 950 tahun. Ya Allah, kan, panjang. Satu kaum yang Allah Ta'ala memberikan umur. Tapi Nabi Nuh AS antara ujian berat dia 950 tahun tu dakwah je. Dia menyeru kaum dia untuk kembali kepada agama Tauhid, yakni menyembah Allah Ta'ala yang Esa. Mereka tak peduli. Lama, 950 tahun ni tempoh yang lama, kan. Hanya beberapa orang saja yang ikut. Bahkan isteri dan ada anaknya tak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Itu Nabi itu, kan. Nabi, isteri dia dan anak dia pun tak ikut. Sebab tu kadang-kadang, kan, biasa tuan-tuan dengar dulu ada lagu Raihan tu, kan, dia sebut iman tak dapat diwarisi. Ustaz tak boleh nyanyi lah, hujan berhenti, ustaz takut hujan balik nanti. Iman memang dia tak dapat nak diwarisi. Kadang-kadang ada orang, ayah ustaz, mak ustazah, kan, anak terlibat dengan penagihan dadah. Ada, kan. Ada orang, ayah cikgu, mak profesor, anak bodoh. Ada macam tu, kan. Tapi mak dan ayah ni dia sabar. Dia sabar, dia berdoa, kan, buat solat hajat. Itu ujian untuk dia. Ada orang mak kaya, ayah kaya, anak pula susah. Minta-minta kerja tak dapat, minta-minta kerja tak dapat. Tapi mak dan ayah ini tetap bersabar, kan. Maknanya sabar tu bukanlah dia buat tak tahu. Dia, mak dan ayah ni, dia berdoa, dia berusaha, kan, untuk anak yang dia ni jadi pandai, untuk anak yang terlibat dengan penagihan dadah ni jadi baik, untuk anak yang tak ada kerja ni supaya dia ada kerjaya ataupun kerja. Doa orang tua ni, tuan-tuan, macam tuan-tuan ada anak-anak, doa ibu terutamanya sangat mustajab. Doa ibu ni dia luar biasa. Doa ibu ni dia luar biasa. Ustaz, alhamdulillah ada seorang ibu. Jadi ibu ni, mak ni, bila kita minta dia doa, dia akan doakan kita. Doa ibu ni dia mustajab. Dia kadang-kadang benda tu susah kita nak buat, tapi kerana berkat doa orang tua dia jadi mudah, kan, mudah. Ustaz sampai sekarang nak kuliah, kan, pagi mesti sekali akan call minta dia doakan, petang akan telefon minta dia, walaupun dia dah nyanyuk, tapi minta doa daripada dia. Doa orang tua ni mustajab. Tuan-tuan ada anak-anak, doakan. Dulu
Ustaz pernah tanyalah dekat mak kan, memang ada pernah doakan ke? Pernah doakan Johari ke jadi ustaz? Dia kata betul. Saat dia ada dekat Mekah tu dia memang doa kan. Dia kata mintalah seorang anak dia ni jadi ustaz, dia kata. Kan? Dia doa. Dia pergi ke Mekah beberapa kali lah, dan setiap kali dia sampai ke sana, dia akan doa sungguh-sungguh. Dia minta ustaz ni jadi ustaz. Memang jadi ustaz sungguh. Rupanya kan. Jadi doa ni mulut orang tua-tua, mulut ibu dan ayah mustajab. Jadi jaga percakapan kita dengan anak-anak, banyakkan doa yang baik-baik untuk ibu dan ayah. Tuan-tuan, kan ada seorang ibunya PTD ni hebatlah, pencen PTD, pegawai takbir diplomatik hebat. Ayahnya pula berjawat dengan jawatan yang hebat juga, kan. Dua-dua telah pun pencen. Hingga usia hujungnya tiba-tiba bercerai. 80 tahun bercerai. Ibu dan pasangan suami isteri yang mempunyai kerjaya yang hebat ketika dia muda bercerai. Anak-anak dia pun hebat. Ustaz telefon anak dia. Anak dia pun ada seorang jadi pegawai takbir diplomatik. Ada seorang tu memang hebat lah kan, anak dia ni kan. Tak boleh sebut lah, takut orang tahu. Nak cerita tuan-tuan, bila kita telefon anak dia kata kan, minta anak dia balik damaikan ibu dan ayah dia ni kan. Biasalah orang jawatan besar ni kan, payah, ego tinggi. Tak nak dia kan. Dia kata, dia cakap orang putih lah dengan Ustaz. Ustaz faham-faham macam itu je lah. Tapi bila kita tengok balik, itulah benda yang kita nak sampaikan. Yang Ustaz nak beritahu tuan-tuan, pertama, doakan anak-anak kita ni biar dia jadi orang yang soleh dan solehah. Kan? Tak kaya pun tak apa tuan-tuan, tak berjaya sangat pun tak apa. Yang penting agama tu kuat dekat dalam diri dia. Hari ni kita nak pelik apa? Kan? Orang-orang yang berjaya-berjaya tu kadang-kadang sombong. Bayangkan, tak pernah nampak muka dekat masjid, tak pernah nampak muka dekat surau. Allah turunkan rezeki bertimpa-timpa. Nikmat tu setiap masa dia dapat rezeki, jutawan bahkan. Tapi tengok muka kat masjid, kat surau langsung tak sampai. Sampai hari Jumaat, aduh kat belakang sana, jauh sana duduk. Tak malu ke dia? Kan? Tak malu ke dia dengan Allah yang bagi rezeki pada dia sampai dia berjaya? Tapi rumah Allah ni dia kunjung seminggu sekali, itu pun dekat luar sana. Kan? Jauh-jauh sana kan. Ini antara ini dipanggil bala, kan? Kita tak nak anak-anak kita jadi orang-orang yang begitu, kan? Kita nak anak-anak kita ni berjaya pun kita nak dia juga menjadi orang yang taat di dalam agama. Baik. Itu kaum yang Allah Taala hancurkan. Kemudian antara contoh lain, ada juga disebutkan kaum Ad yang ditimpa dengan angin yang kuat. Dia nak kaitkan, ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Jangan kamu sangka Allah Ta'ala nanti dia takkan hantarkan angin yang kuat membadai kamu, memukul kamu. Ada kaum yang dulu disebutkan kaum Ad ditimpa dengan angin yang kuat. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin huthuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Maksudnya ada pun kaum Ad yang mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Hujan kita baru ni berapa hari? Daripada hari Khamis tak berhenti, Jumaat tak berhenti, Sabtu tak berhenti. 3 hari hujan tak berhenti. Risau bukan main. Ini 7 hari. Al-Quran sebut kaum Ad, Allah Ta'ala datangkan angin yang sejuk. Angin yang sejuk
Satu sejuk. Kalau dia datang macam angin kipas ni tak apalah, sedap lah. Ini angin tu datang angin yang kencang. Maknanya dia boleh menterbalikkan apa yang berada, yang angin tu langgar dia boleh tombang. Datangnya bukan dalam tempoh sehari, tapi 7 malam dan 7 malam. 7 malam, 8 hari berturut-turut. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak lihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Tak ada seorang pun. Kaum dia, macam kita ni kaum Nabi umat Muhammad SAW, semua tu habis. Ramai kaum umat Muhammad nak. Daripada hujung ke hujung tu semua tu habis. Ini kaum Ad. Kaum Ad, satu kaum habis. Ibarat mereka ni bila tengok selepas 7 hari, 7 malam, 8 hari, ibarat bila tengok selepas itu ibarat pohon yang apa? Pohon kurma yang tumbang, pokok kelapa tumbang. Kurma tuan-tuan tak nampak pula ya. Tidak ketinggalan, Al-Quran juga menceritakan mengenai nasib kaum Lut yang diturunkan kepada mereka angin kencang lagi. Kereta siapa bunyi tu? Am amintum ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazil. Lagi berkenaan dengan angin yang kencang yang kamu rasakan aman, kamu rasa selesa. Yang Allah Ta'ala sebut ni, ada kaum Nabi Lut sekali lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar sebagai bukti kepada kita. Inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut najjaynahum bisih. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Nabi Lut alaihi salam hidup sama masa waktunya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, cuma tempat berbeza. Kan pada waktu ketika itu Nabi Ibrahim AS duduk kat rumah, tiba-tiba datang 2 orang tetamu. Kan? 2 orang tetamu ni datang, dan Nabi Ibrahim AS antara kesukaannya ialah menjamu, memberi orang makan. Lalu Nabi Ibrahim perintahkan isterinya, lupa siapa nama dia, kan? Bukan Hajar, isteri yang satu lagi. Nanti kalau ingat beritahu kan. Dengan isteri dia yang tu suruh sembelih kambing. Dihidangkan kambing. Tiba-tiba 2 orang tetamu ni kata kami tak makan. Rupanya tetamu yang datang ni dia adalah malaikat. Lalu takut, kan, gementar Nabi Ibrahim AS. Dan saat 2 malaikat ni beritahu dia adalah malaikat utusan Allah untuk menyampaikan beberapa berita. Berita yang pertama iaitu berita gembira bahawa engkau akan mendapat cahaya mata. Kan. Lalu Nabi Ibrahim macam tak percaya, yang aku ni dah tua, bini aku pun dah tua. Kan. Lalu dapatlah anak. Lupa juga nama anak Nabi Ibrahim yang kedua. Kan. Dapat anak. Berita yang pertama. Kemudian malaikat ni beritahu pula berita yang kedua bahawa aku nak pergi jumpa dengan kaum Lut, nak beritahu dekat Nabi Lut bahawa Allah Ta'ala nak datangkan bencana, bala kepada mereka. Jadi itu bukti bahawa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Lut dia hidup satu zaman yang sama, cuma tempat yang berbeza. Jadi apa dia maksiat ataupun dosa yang dilakukan oleh Nabi Lut ni? Mereka ni suka sesama jenis. Kan, itu antara yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni, afa amintum, jangan kamu berasa aman dengan kuasa di langit, jangan kamu berasa aman dengan yursila alaikum hasiba. Allah Ta'ala akan utuskan angin, yang mana angin tersebut fasata'lamuna kaifa nazir,
Nanti kamu akan tahu tentang peringatan-peringatan tersebut. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang siksaan yang diturunkan kepada Fir'aun. Lagi dalam kitab ni disebutkan juga contoh kepada Fir'aun yang dihumban di tengah-tengah laut, seperti firman Allah, wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Sadaqallah. Dan juga kepada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami utuskannya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Nabi Musa alaihissalam saat dia bertemu dengan Fir'aun, maka banyak mukjizat yang nyata. Yang nyata yang Fir'aun nampak depan mata, dan kaum-kaumnya pun nampak mukjizat tersebut. Maka Fir'aun berpaling, yakni tak nak beriman bersama tenteranya, dan dia berkata dia ialah tukang sihir atau seorang gila. Firaun dia kata dekat Nabi Musa AS ni tukang sihir. Setelah Nabi Musa pamerkan mukjizat dia, Firaun kata engkau ni tukang sihir dan juga orang gila. Sama tak yang kena dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, kan? Ramai orang-orang jahiliah kafir waktu itu, antaranya disebut apa? Dia kata engkau jangan jumpa dengan Muhammad. Muhammad ni orang gila. Dia ni tukang sihir. Maknanya bila geng-geng Abu Jahal ni disebut begitu kepada orang-orang lain, jangan jumpa dengan Muhammad, kerana mereka takut akan terpedaya dengan cakap ataupun kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Firaun. Selain itu disebutkan juga kisah Qarun yang bongkak dan akhirnya segala hartanya terbenam di dalam dasar laut. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbatil ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sadaqallah. Ini Qarun, yang mana Allah Ta'ala datangkan musibah kepada dia. Macam mana Qarun ni? Maksudnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia menganiaya terhadap mereka, dan kami telah anugerahkan kepadanya harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Maknanya kalau orang-orang kaya pada hari ni dia sombong, tak nak datang ke masjid, sombong dengan rumah Allah ni, tuan-tuan beritahu dia ketinggalan zaman. Qarun dah lama buat benda tu, kan, lalu ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Berapa tuan-tuan contoh-contoh hasil daripada dua ayat dalam surah Al-Mulk yang kita baca tadi tu, afa amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kemudian ayat yang kedua yang Allah Azza wa Jalla nyatakan, am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir.
Jangan berasa aman terhadap dia man fis sama, kekuasaannya di langit. Ayat yang berikutnya, jangan kamu berasa aman terhadap dia yang kekuasaannya di langit akan menghantar badai yang berbatu kepada kamu. Kaum Lut alaihissalam, kaum Ad satu, Firaun, Qarun yang disebutkan di dalam contoh-contoh yang didatangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini memberikan amaran bahawa janganlah mereka menyangkakan peringatan fasata'lamuna kaifa nazir. Jangan kamu sangka peringatan daripada Allah itu hanyalah peringatan yang kosong. Peringatan yang tuan-tuan rasa dia sekadar buku sejarah yang tak mendatangkan apa-apa manfaat. Sebelum mereka telah banyak kaum-kaum yang telah dibinasakan. Mereka mendapat hukuman lantaran kedegilan mereka mengikuti dakwah para nabi yang dibangkitkan. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam memboikot baginda, yakni kaum dia boikot Nabi Nuh alaihissalam kecuali segelintir yang beriman. Kaum Samud, dia mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Ad menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Penduduk kota Sadum, tuan-tuan tengok, penduduk kota Sadum ni dia ada buku dia, kan? Tuan-tuan tengok, dia cerita dalam buku dia, menolak, mengolok-olokkan seruan Nabi Lut. Kemudian demikian pula Firaun menolak dakwah Nabi Musa dan Harun. Tetapi perhatikan pada penghujung ayat ini, Allah Ta'ala sebut yang mana maksudnya betapa hebatnya ancamanku. Fasata'lamuna kaifa nazir. Hebat sungguh ancaman yang Allah Ta'ala datangkan setelah Allah Ta'ala bagi peringatan berkali-kali. Kalau tuan-tuan perasan pada ayat yang sebelum-sebelum ini, beberapa kali Allah Ta'ala memujuk manusia-manusia yang engkar. Bahkan bukan saja dalam surah ni. Kalau surah ni, tuan-tuan tengok, Allah sebut walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Tengok langit, walaqad zayyana as-samaa. Allah Taala datangkan perhiasan, ada bintang-bintang. Kita bincang itu. Kemudian Allah Taala sebut juga pada ayat-ayat yang lain, dalam surah-surah yang lain, wallazi ja'ala lakumul arda firasya. Manusia, tengok bumi aku jadikan sebagai hamparan. Siapa yang ciptakan bumi tersebut? Semua ayat-ayat dalam Al-Quran ini, bila kita perhatikan kembali bahawa Allah Ta'ala memujuk manusia yang ingkar, yang fasik, kan, supaya kembali beriman kepada Allah Ta'ala yang Esa. Dan pengarang kitab dimasukkan juga dalam buku ini, ada bukti, kan? Ada bukti. Kalau kaum Nabi Nuh alaihissalam, mungkin tuan-tuan tak dapat lihat, kan? Cuma sekadar membaca daripada Al-Quranul Karim, kan, memberitahu bahawa Allah Ta'ala datangkan banjir yang besar, kan? Tapi ada juga yang meninggalkan kesan. Antaranya, sehingga kita dapat lihat pada ini, tasik Qarun yang terletak di Mesir, dan juga mumia Firaun yang memang sengaja Allah Ta'ala kekalkan sebagai pengajaran buat mereka yang masih hidup. Kan? Jadi ada juga yang Allah Ta'ala tinggalkan kesan dia, supaya bila manusia lihat pada Firaun, mumia dia tu, lihat pada tasik Qarun yang berkesempatan ke sana, maka kita akan dapati betul bahawa kalam, yakni ayat-ayat Al-Quran, dia memberitahu tentang ancaman. Dan yursila alaikum hasiba, Allah Ta'ala akan datangkan angin yang membadai mereka semua. Ada kesannya sehingga sampai kepada hari ini. Selain itu, kita dapat lihat bagaimana disebutkan dalam ni,
kerajaan Pompei, apabila gunung berapi diletupkan, masyarakat yang berada di kawasan itu menjadi rentung, beku serta-merta kepanasan yang bahang. Namun, akibat daripada debu-debu yang begitu banyak keluar menyebabkan kulit mereka diselubungi badan. Mereka terus mengeras. Sehingga kini masih terdapat badan-badan yang telah keras seperti patung. Malah ada yang dalam keadaan duduk. Pompei. Pompei. Tuan-tuan Google nanti kan. Pompei. Waktu itu sangat maju. Namun mundur daripada sudut moralnya, terdapat banyak rumah-rumah pelacuran pada waktu itu. Pengarang kitab dimasukkan juga tentang kerajaan Pompei yang mana sangat maju daripada sudut keduniaan tetapi sangat rendah daripada sudut moral ataupun akhlaknya. Maka akhirnya mereka ditimpa bencana kan dengan gunung api itu meletup gitulah lebih kurang kan. Dia keluar. Lalu terkena kepada mereka ni ada sehingga menjadi patung-patung yang sangat keras. Wallahu alam. Begitulah dua ayat yang dinyatakan di dalam surah Al-Mulk ini 16 dan 17 tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan tahu kepada manusia bahawa jangan berasa aman, jangan berasa selesa tentang kehidupan di dunia ini dan jangan menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan datangkan bencana ataupun bala kepada kita. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan ustaz ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr.